الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah beliau memuji pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam bagi junjungan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan antara mukadimah yang diterangkan memuji Allah Subhanahu wa taala kerana telah meninggalkan untuk kita satu ajaran yang mana cahayanya terang benderang yang menyuluh kehidupan manusia ini. Tuan-tuan yang mulia, beliau kemudian membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan sesiapa sahaja yang sanggup bersusah payah, bermujahadah untuk kami, kata Allah, yakni untuk agama Allah Subhanahu wa taala, pasti kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan hidayah kami. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, dan kemudian diistiqamah dengan ucapannya itu, dengan keyakinannya itu, nescaya akan turun para malaikat memberi kabar gembira kepada mereka. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu berduka cita, dan bergembiralah kamu dengan janji syurga yang telah dijanjikan untuk kamu. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis, sesungguhnya dalam tubuh badan manusia ini ada seketul daging yang apabila baik daging tersebut, maka baiklah seluruh badannya. Ketahuilah seketul daging itu ialah hati. Dan Nabi SAW hadis yang lain menyebut, sesiapa yang rasa takut dia tidak dapat masuk ke dalam rumahnya, hendaklah dia pulang awal-awal. Sesiapa yang pulang awal, maka dia akan dapat masuk. Ketahuilah sesungguhnya barang pertukaran, barang perniagaan Allah Subhanahu wa taala adalah sangat mahal. Dan ketahuilah barang perniagaan yang menjadi tukaran Allah Subhanahu wa taala ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. الله سبحانه وتعالى يريد منا الدين الكامل، كما قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم اجتهد على قلوب الصحابة، وكذلك كان قلوب الصحابة مثل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه السورة يقول أحد الأئمة: لو كانت نزلت هذه السورة فقط على الأمة لكفتهم، لأن فيها 4 صفات، ومن هذه الصفات صفة الإيمان. الأولى صفة الإيمان، فإذا جاء في حياتنا صفة الإيمان ووقر في قلوبنا الإيمان نفوز ونفلح عند الله سبحانه وتعالى. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala mahukan dan menuntut daripada setiap diri kita mempunyai iman yang sempurna. Allah Ta'ala mahukan semua orang dia ada iman yang sempurna dalam hatinya. Ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan untuk kamu nikmatku, dan aku telah redha Islam itu sebagai agama bagi kamu. Tuan-tuan yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat usaha yang sungguh-sungguh dan berterusan ke atas hati-hati para sahabat radhiyallahu taala anhum, dan setiap hati para sahabat radhiyallahu anhum ada cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mahukan iman ini sebagaimana dalam surat Al-Asr yang dibaca, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang berpesan memesan dengan kebenaran, dan orang-orang yang berpesan memesan dengan kesabaran. Sehingga setengah ahli tafsir menyebut, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Quran itu selain daripada surah ini sahaja, itu sudah cukup untuk mereka. Kerana di dalam surah Al-Asr ini, walaupun surah yang pendek, tetapi menghimpunkan seluruh sifat yang perlu ada kepada orang yang beriman. Di dalam surah ini dinyatakan sifat-sifat ahlul iman, orang yang beriman kepada Allah. هكذا يا أحبابي الكرام، إذا صلح هذا القلب صلح الجسد، وإذا صلح الجسد يفوز هذا الإنسان ويفلح عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فهذا القلب يا أحبابي الكرام إذا صلح يعني مثل كهذه الشجرة الذي تأتي أكلها كل حين بإذن ربها. القلب هذا إذا صلح يطلع منه الإيمان ويطلع منه الأعمال الصالحة إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون فيه سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ثمار هذه الشجرة ثمار هذا القلب تطلع إلى السماء بأكمال سنن النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa di dalam tubuh badan manusia ada seketul hati, yang mana kalau baik hati ini, ada sekeping hati yang mana kalau baik, seketul daging yang mana kalau baik daging ini baiklah seluruh tubuh, itulah hati. Kalau hati seseorang itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kalau hati ini tidak baik, maka seluruh tubuhnya adalah rosak. Tuan-tuan yang mulia, dalam firman Allah Ta'ala yang dibacakan tadi, bagaimana Allah Ta'ala membuat perumpamaan dan perbandingan
satu kalimah yang baik, kalimah la ilaha illallah, satu kalimah yang baik diumpamakan seperti sepohon pokok yang mana berakar umbi di tanah ini dan berpucuk di arasy di langit Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap masa dan setiap ketika dia mengeluarkan hasil dan buah yang boleh dipetik bila-bila masa. Berbanding dengan satu kalimah yang buruk, yang kufur, yang keji, umpama seperti satu pokok yang terbongkah, yang terungkai akar dia, umbi dia, yang tidak ada kedudukan yang tetap di atas muka bumi ini, yang akhirnya dia akan mati dan layu. Tuan-tuan yang boleh, begitulah hati yang baik, hati yang penuh dengan iman, hati yang baik. Apabila keluar daripada hati ini keyakinan dan satu lafaz kalimah la ilaha illallah daripada hati ini, dia akan menghasilkan pokok buah amal yang besar, yang memberi hasil kepada empunya tubuhnya. Apabila dia hasil buah tersebut adalah dengan dihidupkan sepenuhnya sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebut. فإذا استكمل الإيمان بهذا القلب اشتغلت الجوارح بالإيمان بالأعمال الصالحة. يأتي عند هذا الإنسان الصلاة على أوقاتها، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكذلك يأتي عند هذا الإنسان الأعمال الصالحة على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قراءة القرآن والصلاة وسنن النبي صلى الله عليه وسلم جميعها. وتأتي جميع الأعمال الصالحة في هذا الإنسان عندما يوقر الإيمان في قلبه. فهذه هي الصفة الثانية، استكمال الأعمال الصالحة بسبب الإيمان. عندما يأتي الإيمان في هذا القلب تأتي الأعمال الصالحة. والصفة الثالثة هي الله أكبر التواصي بالحق، وهي الدعوة إلى الله، والتواصي بالحق فهي الدعوة إلى الله، والتواصي بالصبر فهو الصبر على جميع الأعمال، أعمال النبي صلى الله عليه وسلم وأعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. Tuan-tuan yang mulia, bila hati baik maka melahirkan sifat akhlak dan juga amal-amal yang baik. Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Asr tadi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Bila iman itu telah diusahakan dan sempurna, dia akan menatijahkan amal-amal yang soleh, amal-amal Nabi SAW, sunnah-sunnah Nabi, sembahyang dengan zakat, dengan seluruh amal yang dibawa oleh Nabi SAW akan terhasil daripada orang yang dalam hatinya ada iman yang sempurna. Dan begitu juga di dalam untuk usaha untuk menyempurnakan iman ini juga, termasuk dalam tuntutannya juga ialah berpesan-pesan dengan kebenaran. Maksudnya ialah setiap orang yang beriman itu bangun di atas kerja dakwah, buat kerja dakwah, pesan memesan dengan kebenaran, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pesan memesan dengan kesabaran di dalam menanggung sedikit kepayahan semasa beramal untuk menyempurnakan amal dalam kehidupan seseorang. Dengan sembahyang dan sebagainya, setiap amal itu memerlukan kita sabar untuk menanggung, untuk menampung semua amal. Jadi wahasanya bila iman yang sempurna telah ada dalam diri seseorang, dia akan menghasilkan amal-amal yang soleh dan baik. وكذلك المنافق لا يأتي في حياته الإيمان الكامل لأن قلبه خاوي من الإيمان، ولا يقبل الله منه الأعمال وهو منافق، لأنه ما جاء في حياته الإيمان الكامل، وإنما يرائي بأعماله رؤيا ومراءة. فكذلك كما الله سبحانه وتعالى مثله مثل المنافق والكافر
كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، لأن هذا القلب خاوي من الإيمان وما عنده إيمان. ولكن المؤمن بسبب إيمانه الله سبحانه وتعالى يجعله في فوز وفلاح وسعادة في هذه الدنيا وفي الآخرة. Tuan-tuan yang mulia, iman orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Taala nak iman yang bukan sekadar sempurna, iman yang bersih, suci kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada unsur-unsur nifak, unsur-unsur munafik dalam hati. Walaupun orang itu pada zahirnya nampak dia orang yang beriman, tetapi kalau dalam hatinya tidak ada keyakinan yang betul, dia adalah seperti keadaan orang yang munafik, yang mana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seumpama pokok yang mana dia tidak ada tempat untuk dia berpijak, berpegang, sehingga menyebabkan akhirnya dia terbongkar dan dia jatuh, layu dan mati. Begitulah keadaan amal yang dibuat oleh orang yang munafik, yang di dalam hatinya tidak ada iman yang betul-betul tulen kepada Allah Subhanahu taala, menyebabkan seluruh amal yang dibuat adalah runtuh, hancur, berkecai, tidak ada nilai di sisi Allah. أما المؤمن فهو في ثبات من الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا الإنسان المؤمن يثبته الله سبحانه وتعالى في هذا الحياة الدنيا بالاستقامة على أوامر الله وعلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يثبته الله سبحانه وتعالى عند الموت يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك يثبت الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان المؤمن في القبر، وكذلك عندما يطلع جنازته على أكتاف الرجال يقول: قدموني قدموني، فإن الله سبحانه وتعالى يكشف له ما وراء الحجاب وينظر إلى عمله الصالح. Tuan-tuan yang mulia, perumpamaan perkataan yang baik yang dikeluarkan oleh orang yang beriman ada seperti mana sepohon pokok yang tinggi, yang rendang, yang berpijak pada bumi, yang berakar umbi pada bumi, sehingga dia utuh, sabit, tetap, kukuh dan utuh pada hati orang yang beriman. Seluruh amal yang dibuat oleh orang beriman itu yang berakarkan kepada iman yang berada dalam hatinya, menentijahkan amal-amal yang banyak dan baik, dan amalnya itu tetap utuh, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan dan memberi rezeki kepada orang yang beriman, yang tetap iman dia ini dengan iman yang tetap di atas dunia ini dan juga di akhirat. Bil qauli sabit, dengan perkataan yang tetap di dunia dan di akhirat. Maksudnya ialah orang tu apabila dia buat usaha atas iman, maka dia akan tetap istiqamah dengan imannya. Allah Ta'ala bagi dia taufik untuk dia tetap dalam keadaan iman dan amal dia, sehingga dia mampu mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah SWT sepanjang hidupnya di dunia, dan di akhir umurnya Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, yang mana sebagaimana dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Sesiapa yang akhir kalamnya dia dapat ucapkan la ilaha illallah, pasti dan pasti dia akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kubur nanti juga qaulus sabit, perkataan yang tetap yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, dia dapat menjawab soalan dalam kubur dengan memulakan Allah, dengan mengatakan Allah. Dan begitu juga di akhirat, bahkan ketika jenazahnya dibawa untuk dikebumikan ke dalam kubur, maka ketika jenazahnya diletakkan di atas bahu, diusung untuk dibawa ke kubur, dia sendiri akan mengatakan, qaddimuni qaddimuni, percepatkanlah aku, bawa aku ke kubur, percepatkanlah bawa aku ke kubur, kerana telah dikasyaf, telah diangkat hijab yang menutup dia selama ini, sehingga dia melihat di sana ada ganjaran-ganjaran
yang sangat besar yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وكذلك يثبتها الله عند سؤال منكر ونكير، عندما يسألوه يقولون من ربك وما دينك وما نبيك ومن نبيك، فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله سبحانه وتعالى يأتي له بعمله الصالح أنيسه في القبر فيفرح بهذا الأنيس كصورة رجلا مؤمنا طيبا، فيفرح به فرحا شديد ويقول من أنت يا هذا الذي أنستني؟ فيقول أنا عملك الصالح. فيقول هل تجلس عندي؟ فيقول أنا معك حتى تقوم الساعة. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan perkataan sabit, perkataan yang tetap dalam hati orang yang beriman ini, sehingga apabila dia berdepan dengan malaikat Munkar Nakir yang akan bertanya kepadanya, "Ma rabbuk?" siapa dia Tuhan kamu? Dan apa dia agama kamu? Siapa nabi kamu? Dengan mudahnya seorang yang beriman yang sempurna ini dia akan menjawab, "Allahu Rabbi." Allah Ta'ala adalah Tuhanku, Islam adalah agamaku, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabiku. Dengan mudahnya dia akan mendapat menjawab soalan-soalan yang dikemukakan itu, dan selepas itu Allah Subhanahu wa taala akan memberi teman kepadanya di dalam syurga, di dalam kubur itu. Dia ada teman. Teman itu adalah amal-amal soleh yang dibuatnya selama ini di dunia. Sehingga dia sendiri bertanya, bila dia melihat kawan dia, ada seorang kawan teman dia dalam kubur tu, dia bertanya, "Siapa kamu?" Dia kata, "Aku adalah amal-amal soleh yang selama ini kamu buat ketika kamu di dunia dahulu." وكذلك يفتح الله له باب إلى الجنة فينظر إلى مقعده في الجنة فيفرح فرحا شديدا، ويأمر الله سبحانه وتعالى القبر أن يتوسع ويكون له مد البصر وأن يكون له روضة من رياض الجنة. Itu ya teman dia tadi itu akan menemaninya dia sehingga sampai ke akhirat, sampai ke syurga Allah SWT. Dan pada masa itu akan dikatakan kepadanya, kepada kubur itu, luaskanlah. Maka kubur itu akan luas untuknya sejauh mata memandang, dan akan dibukakan kepadanya pintu-pintu syurga untuknya. ويوم المحشر يقوم فرحا مسرورا، يوم المحشر يقوم فرحا مسرورا، ينظر إلى صحيفته، فالله سبحانه وتعالى يعطي صحيفته بيمينه فيفرح ويقول ها اقرأوا كتابيه إني ظننت إني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية يقول الله سبحانه وتعالى كلوا وأشربوا هنيئا بما أسلفتم بالأيام الخالية. Tuan-tuan yang mulia, begitulah juga bila sampai di akhirat nanti dia juga gembira apabila dia melihat surat-surat amalnya yang penuh dengan amal-amal kebaikan, dan dia melihat ganjaran-ganjaran besar, dan dipersilakan kepadanya untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan, ini dipersilakan, masuklah kamu ke dalam syurga. Segala apa yang kamu lihat, buah-buahan yang mudah dipetik, segala nikmat yang di dalamnya adalah hasil daripada usaha yang kamu buat dan susah payah ketika kamu berada di dunia dahulu. وكذلك يظله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وكذلك عند الميزان تأتي بأعماله الصالحة فيرجح كفة الميزان بالأعمال الصالحة. وكذلك يمر على الصراط على قدر أعماله كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه شربة من الحوض المارود شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا فيكون من أهل الجنة. Dan begitu juga ketika dia berada di mizan untuk ditimbang amalnya, maka dia adalah orang yang diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala melepasi mizan, sebab surah amalnya penuh dengan amal-amal soleh dan dia ada iman yang sempurna. Dan begitu juga ketika berada di sirat, dia akan dapat melepasi sirat tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggunya untuk memberi air kolam Kausar dengan tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang mana air tersebut apabila diminum dia tidak akan dahaga buat selama-lamanya. وأبشروا يا أحبابي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال يأتي يوم القيامة بأناس على منابر من نور يغبطهم الشهداء والأنبياء ليس هما بشهداء ولا بأنبياء. فقال أحد الصحابة حلهم لنا يا رسول الله. قال هم قوم من نوازع القبائل اجتمعوا على محبة الله وتفرقوا عليها. Tuan-tuan yang mulia, khabar gembira untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada iman yang sempurna ini, di mana di akhirat nanti mereka akan berada di atas timbunan-timbunan kasturi. Mereka akan berada di atas timbunan-timbunan kasturi yang mana mereka dicemburui oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wasallam. Mereka berada di atas timbunan-timbunan kasturi sedangkan mereka bukan Nabi dan mereka bukan Rasul. Lalu orang tanya, siapa dia mereka? Siapa mereka ni istimewa sangat ni? Sedangkan mereka bukan Nabi, mereka bukan Rasul, tetapi berada di atas timbunan-timbunan kasturi. Lalu dijelaskan mereka adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pelbagai kabilah, pelbagai puak, pelbagai bangsa yang sentiasa atas dunia ni dia berhimpun pada satu tempat, berhimpun beramai-ramai untuk mendengar kalam Allah, untuk mendengar percakapan berkenaan dengan kebesaran Allah, berhimpun semata-mata kerana Allah dan berpisah juga semata-mata kerana Allah. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فأناس على منابر من لؤلؤ على يمين الرحمن يغبطهم الأنبياء والشهداء. قال ينتقون كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ينتقي آكل التمر أطايبه. Itulah juga tuan-tuan yang mulia, mereka akan dilayan dengan mereka berada di atas mimbar yang diperbuat daripada permata, perbuat daripada mutiara dan permata, yang dicemburui oleh Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wasallam, yang mana mereka dapat menuturkan dengan baiknya kalam Allah dan kalam Rasul. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم من قبائل شتى اجتمعوا على محبة الله. Mereka adalah sifat-sifat mereka adalah daripada kabilah dan bangsa yang berbeza yang berhimpun semata-mata kerana Allah. وهكذا يا أحبابي الكرام الذي كان يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كلفهم بالدعوة إلى الله. هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيوما من الأيام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك لا تدعنا بعد كل صلاة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Tuan-tuan yang mulia, hati orang-orang yang beriman dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat radhiyallahu anhum, hati-hati mereka penuh dengan cintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi pun kasih sayang kepada mereka. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Muaz dan mengatakan uhibbuka, wahai Muaz, sungguhnya aku suka, aku cintakan engkau. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, janganlah engkau tinggalkan doa setiap kali selepas solat, Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. وكذلك عندما جاء وفد من اليمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبوا منه من يعلمهم فتفكر النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد إلا معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال يا معاذ إني أحبك ولكني سأرسلك إلى اليمن. فقال معاذ يا رسول الله ولكن إني أحب أن أجلس بين يديك ولكن سأسأل أمي. قال فسأل أمه فقالت أمه كيف تتركني وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا أمه إن هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعصي لرسول الله أمر. فأذنت له وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم جهزه إلى اليمن. Tuan-tuan yang mulia, orang-orang Yaman telah datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta seorang wakil daripada Madinah supaya pergi kepada Yaman untuk mengajar mereka tentang hal-hal agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak nampak orang lain
selain daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Lalu dia panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam panggil Muaz, dan Nabi kata, aku kasih kepada engkau, tetapi aku mahu menghantar engkau ke Yaman. Muaz merasa keberatan untuk berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga rasa keberatan untuk berpisah dengan ibunya. Dia pergi, dia kata, aku akan minta izin daripada ibuku sendiri, ibuku terlebih dahulu. Dia pergi kepada ibunya dan memberitahu tentang perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ibunya bertanya kepadanya, bagaimana kamu boleh nak tinggalkan aku, ibu kamu ni, dan juga nak berpisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Yaman, kan? Dan Muaz sendiri pun dia lebih suka berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berada di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Muaz berkata bahawa ini adalah perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكذلك عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يشيع معاذ وهو يمشي إلى اليمن، فقال معاذ رضي الله عنه: أركب يا رسول الله وأنا أمشي. قال: لا بل أركب يا معاذ، إني أوصيك، إني أحبك وإني أوصيك يا معاذ، إني أرسلك إلى اليمن، وإنك ستجد قوما أهل الكتاب، أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وإن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم. Tuan-tuan yang mulia, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak hantar Muaz ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh Muaz naik unta, naik kenderaan. Ya, Muaz rasa keberatan, wahai Rasulullah, bagaimana aku berada di atas kenderaan sedangkan tuan berjalan kaki? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, naikilah. Dan Muaz pun telah naik kenderaan itu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepadanya, wahai Muaz, ketika kamu ke Yaman nanti, kamu akan bertemu satu kaum daripada ahli kitab, maka sebaik saja kamu bertemu mereka, maka dakwahkanlah mereka, ajakkanlah mereka kepada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan seandainya mereka ikut, mereka menerima dakwah kamu itu, maka berilah tahu kepada mereka bahawasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan untuk mereka sembahyang 5 waktu sehari semalam, dan kalau itu pun mereka ikut dan mereka taat, maka beritahulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan zakat ke atas harta mereka yang diambil zakat tersebut daripada orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir miskin. Dan berwaspadalah kamu wahai Muaz daripada harta-harta mereka yang baik, harta-harta mereka yang tidak dikenakan zakat. Ambillah harta yang pertengahan, yang sederhana, jangan terlalu mahal, jangan terlalu baik. Dan takutilah kamu daripada doa orang yang dizalimi, kerana sesungguhnya doa orang yang dizalimi itu tidak ada hijab, tidak ada pendinding antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إنك لن تلقاني بعد عامي هذا، فسر على بركة الله. فمشى معاذ وهو وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقفاه يعني إلى اليمن، فيمشي وهو يبكي يذرف دموعه بمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندما وصل إلى اليمن أعرضوا عليه القصور أن يسكن فيها فأبى، فقال: أنا أجلسها هنا، حيث بنى مسجد معاذ رضي الله عنه في الجند. وكذلك كان يحتطب الحطب فيبيع الحطب ويأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويطعم الناقة حقه بثلث. Tuan-tuan yang mulia, ketika ingin pergi ke Yaman,
Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu rasa sangat sedih, apalagi diiringi dengan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan baginda, wahai Muaz, kemungkinan engkau sudah tidak akan dapat melihat aku lagi selepas ini. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesanlah kepadanya. Sebab itu Muaz radhiyallahu anhu telah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan linangan air mata kerana kesedihan, dan telah beredar. Kemudian bila sampai di Yaman, dia telah diberi satu tempat yang agak tinggi untuk duduk, dan daripada tempat tersebutlah dibina masjid sehingga sekarang ni Masjid Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu di Yaman. Dan beliau berusaha sendiri mencari kayu api dan sebagainya, buat sendiri 1/3 hartanya untuk isterinya, untuk keluarga, keperluan keluarga, 1/3 untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan 1/3 untuk fakir miskin. فهو علم الناس رضي الله عنه باليمن، وبعد فترة من الزمان 6 أشهر أو أكثر وهو يصلي في المسجد فنام، فإذا مناد يناده يقول يا معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات منذ 3 أيام. قال فقام وتوضأ وصلى ركعتين، ثم جاء المنادي ثاني مرة ويقول يا معاذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي منذ 3 أيام. قال فقام وتوضأ وصلى، ثم جاءه النوم فجاءه المنادي ويقول يا معاذ كم هذا الرقاد وكم هذا السبات، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي منذ 3 أيام. فانتحب معاذ رضي الله عنه بالبكاء فقدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang mulia, setelah kurang lebih 6 bulan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berada di Yaman melaksanakan tugasnya yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika dia berehat, dia tidur, telah datang perkhabaran daripada Madinah, wahai Muaz, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi. Muaz bangun, mengambil wuduk, sembahyang, dan dia rehat, tertidur lagi. Kemudian orang datang lagi seruan, wahai Muaz, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 3 hari meninggal. Dan dia berwuduk dan sembahyang lagi 2 rakaat. Dan datang seruan ketiga, wahai Muaz, apa hal ni? Kamu rehat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal, 3 hari meninggal dunia. Lalu Muaz radhiyallahu anhu tidak dapat lagi menahan tangisannya kerana telah berpisah dengan orang yang paling dia kasih sayang, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. فقام معاذ رضي الله عنه وهو يبكي، وجاءوا أصحاب اليمن وهو يبكي في صلاة الصبح، فقالوا ما يبكيك يا معاذ؟ قال لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام وشد بعد صلاة الفجر ناقته وتحرك إلى المدينة، وشيعوه أصحاب اليمن إلى بعض الطريق. فلما وصل المدينة وجد أمه قد بليت من البكاء كجذع النخلة، ويقول يا أم ما لك؟ قالت يا ابني فقدا لك وفقدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan apa namanya, bila Muaz radhiyallahu anhu telah datang sampai berita ini kepadanya pada sembahyang subuh, dia mengimami orang ramai. Selepas itu dia telah beredar dengan kenderaannya, mahu pergi berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Pada masa itu adalah beberapa orang yang mengiringinya, orang ramai ada yang mengiringinya, dia mengucapkan selamat jalan kepadanya. Dia pergi sampai ke Madinah, bertemu. Lalu ibunya pada masa itu berkata kepadanya, wahai anakku, apa hal? Sudah tidak ada, kita telah kehilangan
orang yang paling kita kasih, paling kita sayang itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكذلك جاء إلى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وقال: يا أبا بكر صف لي موت النبي صلى الله عليه وسلم، فانتحب أبا بكر من البكاء ولم يستطع أن يصف له موت النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر صف لي موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتحب عمر من البكاء ولم يستطع أن يصف له موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجاء إلى عثمان فقال: يا عثمان صف لي موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتحب من البكاء ولم يستطع أن يصف موت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى علي رضي الله عنه فقال: صف لي موت النبي صلى الله عليه وسلم. فوصف له موت النبي صلى الله عليه وسلم. Tuan-tuan yang mulia, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah pergi kepada Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan memintanya supaya wahai Abu Bakar As-Siddiq, ceritakanlah kepadaku bagaimanakah saat-saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebab menangis, esak tangis dan tidak mampu untuk berkata apa-apa, tidak mampu untuk bercakap apa-apa lagi. Lalu dia telah pergi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan dia meminta perkara yang sama. Wahai Umar, ceritakanlah kepadaku saat-saat kematian, saat-saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar pun menangis dan tak mampu untuk menceritakan apa-apa kepada Muaz. Muaz beredar dan pergi pula kepada Sayyidina Uthman dan tanya kepada Sayyidina Uthman, ceritakanlah kepadaku bagaimana saat-saat kematian, kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Uthman pun mengalami keadaan yang sama. Dia menangis dan dia tak mampu untuk menceritakan keadaan tersebut. Dan beliau telah pergi lagi kepada Hadrat Ali radhiyallahu anhu. Pada masa itulah barulah Hadrat Ali radhiyallahu anhu menceritakan saat-saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. وكذلك كان معاذ بن جبل رضي الله عنه أعلم الناس بالحلال والحرام، ولكن ما قعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ولكن إنه خرج يبلغ الدين. قال أبو إدريس الخولاني: دخلت يوم مسجد دمشق فإذا بفتى براق الثنايا وإذا الناس حوله، فإذا اختلفوا في شيء أصدروه إليه وصدروا عن رأيه، فسئلت عنه فقيل لي: هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: فلما كان الغد هجرته أي بكر في الليل فوجدته قد سبقني ووجدته يصلي، فجئت له من قبل وجهه وقلت: يا غلام إني أحبك. قال: الله تحبني؟ قال: نعم. رددها 3 مرات. قال: فجبذني بحبوة ردائي وجرني إليه وقال: أبشر، إني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قال: وجبت محبتي للمتحابون فيها والمتجالسون فيها والمتذاكرون فيها والمتبادلون فيها. Tuan-tuan yang mulia, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu walaupun seorang sahabat yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan walaupun dia seorang sahabat yang sangat mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kerana agama dia sanggup meninggalkan tanah airnya, sanggup berpisah daripada ibunya, sanggup meninggalkan kekasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam semata-mata untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Begitulah juga sahabat-sahabat yang lain. Abu Musa Al-Khawlani umpamanya, antara orang yang meninggal ataupun orang yang lepas berpisah jauh dengan Mekah, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu hari bila Muaz didatangi oleh seorang dan mengatakan, wahai Muaz, sesungguhnya bila lihat Muaz sentiasa sembahyang, rukuk, sujud, berdoa kepada Allah, lalu dia terasa dalam hatinya, wahai Muaz, sesungguhnya aku kasihkan kamu kerana Allah. Lalu dia bertanya, wahai, betul ke kamu ini kasih padaku kerana Allah? Dia kata, ya. Soalan ini diulangi sebanyak 3 kali.
Dan setiap kali soalan itu ditanya, dia kata, betul, aku ini kasih pada kamu kerana Allah. Lalu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, bergembiralah kerana aku mendengar Nabi SAW bersabda, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya wajiblah kasih sayangku, sesungguhnya wajib kasih sayangku untuk orang yang duduk-duduk semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ziarah menziarahi kerana Allah Subhanahu wa taala, orang yang beri memberi semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajib kasih sayangku untuk mereka ini. فهكذا يا أحباب الكرام الصحابة ضحوا بما عندهم حتى بلغوا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها. فنحن إن شاء الله نستعد للخروج في سبيل الله 4 أشهر و40 يوم و3 أيام إن شاء الله. من مستعد منكم فليقوم وليرفع يده. بارك الله فيكم. Tuan-tuan yang mulia, sebagaimana Nabi SAW telah membuat sunnah, dan begitulah tertib agama ini tersebar dengan terpisahnya Nabi SAW, dengan pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum, dan dengan kesanggupan mereka untuk berpisah dengan orang yang paling dia kasih semata-mata untuk agama Allah SWT, kerana mereka sangat faham itu ada sunnatullah untuk tersebarnya agama Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah juga kita hari ini, tuan-tuan yang mulia, walaupun kita kasih dan kita sayang kepada orang-orang yang tertentu di kampung halaman kita, di tempat kita, tapi mahu tidak mahu kita mestilah berpisah untuk buktikan kasih dan cinta kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kasih dan sayang kita yang tulen kepada Allah dan Rasulnya. Semua sedia insya-Allah. Bagi nama 4 bulan insya-Allah. Sekarang 4 bulan tunai insya-Allah. Bangun. 4 bulan tunai insya-Allah. Bangun. Barakallahu fikum, qumu fi sabilillah. 4 bulan dulu. Akrimuna bil khuruj fi sabilillah, akramkum Allah. Bangun. Masya-Allah, masya-Allah. Takabbalallah. Takabbalallah. Lagi tuan-tuan. 4 bulan insya-Allah. Taqabbalallah minkum. نحن زرناكم من اليمن محبة في الله ونريد منكم جماعة تأتي إلى اليمن إن شاء الله وإلى أنحاء العالم. Jadi kami kata dia satu jemaah daripada Yaman, datang daripada Yaman kepada tuan-tuan, dan kami juga mahukan satu jemaah daripada sini paling kurang untuk pergi ke Yaman insya-Allah. فمن مستعد إن شاء الله. Siapa yang sedia insya-Allah. Lagi bangun tuan-tuan, kita nak bentuk 4 bulan negara jauh ni. 4 bulan jalan kaki dan 4 bulan negara jauh insya-Allah. Bangun. Lagi tuan-tuan insya-Allah. فإن شاء الله نرفع أيدينا ونستعد بالترتيب إن شاء الله، بالترتيب في أي وقت إن شاء الله نخرج في سبيل الله. Jadi kita sepatutnya bersedialah untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala bila-bila masa insya-Allah. Ikut tertib. Insya-Allah bangun. Insya-Allah kulluna fi sabilillah. Barakallahu fikum. Semua kita bila kita bagi nama saja kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bangun tuan-tuan insya-Allah. 4 bulan insya-Allah. Takabbalallah. Takabbalallah minkum. Barakallah. Takabbalallah. Takabbalallah. Takabbalallah minkum. Takabbalallah. Barakallah fiik. Takabbalallah. Takabbalallah. Barakallahu fikum. Lagi tuan, sebab kita nak ada takazah banyak ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan. Kalau kita merasa kita sambut takazah ni kerana Allah dengan mesyuarat, maka insya-Allah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita insya-Allah. Kan? Kita lihat man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Sesiapa yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah Ta'ala akan gantikan perkara yang lebih baik daripada yang ditinggalkan. Barakallahu fikum as-sabiqun al-awwalun. Mudah-mudahan Allah berkat beri keberkatan kepada tuan-tuan. Jadi orang yang sabiqun al-awwalun, orang yang pertama, orang yang sentiasa mendahului dalam perkara kebaikan, orang yang sentiasa belum-belum untuk kebaikan insya-Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma ya awwalil awwalin ya akhiril akhirin ya dzul quwwatil matin ya rahimul du'afa al masakin. Allahumma arham du'afana farij kurbana aslih auladana wa azwajina wa akhrijna fi sabilika ya rabbil alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa shafaytahu wa 'afaytahu ya arhamar rahimin.
اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع الأكرام الشهود إنك رحيم الودود تفعل ما تريد. اللهم أننا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد.